Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi hari ni kita nak bincang soalan penaklukan logik. Ni daripada modul yang awak ambil dari sekolah lah. Kita start dengan soalan objektif. Soalan nombor 1. Antara berikut yang menekar bukan pernyataan. So nak jawab ni awak kena tahu dah apa tu pernyataan. Senang cakap pernyataan ni yang awak boleh cakap benar atau palsu. Contohlah yang A. X tambah X sama dengan 2X. Ni benar kan? Benar. So dia adalah pernyataan. 6 tambah 5 sama dengan 13. Ni palsu tu. Dia palsu. Jadi walaupun dia palsu tapi dia masih lagi pernyataan, iaitu pernyataan palsu. Okey, yang C. 2, 3, 6 unsur ni sepatutnya unsur. Unsur pada 6, 3, 2, 1, 12. Nampak ni? Ada 2, 3 dengan 6. So ni adalah benar. Ni adalah pernyataan benar. Tapi yang D, awak tengok 2X sama dengan 6. 2X sama dengan 6 boleh awak jawab benar atau palsu? Tak boleh kan? Dia macam ayat tergantung. So ni bukan pernyataan. So jawapan dia D lah. Okey, untuk nombor 2. Jika 4 ialah nombor ganjil, maka 4 tidak boleh dibahagi tepat dengan 2. Tentukan kontra positif bagi implikasi di atas. So, kontra positif awak kena tahulah. Kontra positif tu adalah songsangan bagi akas. Akas tu apa? Akas tu awak cuma terbalikkan je lah. Untuk soalan ni awak bulatkan. Jika, maka. So, akas ni awak terbalikkan. Jika yang belakang, maka yang depan ni. Boleh? Ni. Ni. Balikkan ni. Yang depan bawa ke belakang, belakang bawa ke yang depan bawa ke belakang, belakang ke depan. Jadi cikgu tulis dulu akas. Jadi akas jika yang belakang kan, jika 4 tidak dibahagi tepat dengan 2, maka 4 ialah nombor ganjil. Terbalikkan ayat tu dulu. Songsangan pula. Kontra positif songsangan bagi akas. So kita kena letak perkataan yang macam tidak, bukan, macam tu. Nanti kita kata jika yang ni kan, jika 4 tidak. Kat sini kataan dia tidak. So kita kata boleh lah. Jika 4 boleh dibahagi tepat dengan 2, maka 4 bukan nombor ganjil lah. Sini tambah perkataan bukan. So untuk soalan ni yang sesuai jawapan dia B lah. Jika 4 boleh dibahagi tepat dengan 2, maka 4 ialah nombor genap. Tapi kat sini dia tukar pada nombor genap. Ikut ni bukan nombor ganjil kan. Bukan nombor ganjil tu nombor genap lah. So jawapan dia B. Tengok soalan nombor 3. Antara yang berikut yang manakah pernyataan palsu? Palsu. 4 atau 8 ialah faktor bagi 20. So awak kena tahu lah tu faktor tu apa. Macam nak cek faktor. Faktor tu nombor yang boleh dibahagi dengan 20 tu lah. Senang macam ni. 1 kali 20. 1 kali 20, 20 kan. 2 kali 10, 20. 4 kali 5, 20. Lepas 4 kan nombor 5. So dah tak ada lah. Ni lah semua ni faktor bagi 20. So kat sini ada nombor 4. Dia atau. Atau ni salah satu benar lah. Salah satu ada dia benar lah. So ni benar. Yang B. Semua nombor perdana mempunyai 2 faktor sahaja. Nombor perdana apa? Contohnya nombor perdana start dengan nombor 2, 3, 5, 7, 11, 13 semua lah. Nombor yang boleh dibahagi dengan divider dengan nombor 1 sahaja. So kalau kita ambil nombor 2, nombor 2 faktor dia 1 kali 2 sahajalah. Kalau nombor 3, 1 kali 3. Nombor 5, 1 kali 5 sahaja. Maksudnya setiap nombor perdana ni dia cuma ada 2 faktor sahaja. Dia tak boleh bahagi dengan nombor lain dah. So pernyataannya ni benar. Yang ni pun pernyataan benar. Yang C. 1 ialah faktor bagi semua integer. Benar lah. Ni pun benar. Apa-apa nombor. Semua nombor boleh bahagi dengan 1 kan. So 1 ialah faktor bagi semua integer. Yang D. Sebilangan poligon mempunyai hasil tambah sudut peluangan 360 darjah. Kat sini kata sebilangan. Tapi ikutkan dia semua. Semua poligon mempunyai hasil tambah sudut peluangan 360 darjah. So nombor 3 jawapan dia D. Tengok soalan seterusnya.
Okey, soalan nombor 4. Tentukan sama ada penangkulan setiap hujah berikut adalah berdasarkan hujah induktif. Okey, so kita tahu hujah induktif ni kesimpulan umum dibina berdasarkan permis khusus. Okey, permis khusus maksudnya dia satu per satu. Okey, awak tengok sini yang A. Okey. Okey, semua gaya luar selawi mempunyai kecunan yang sama. Okey. Taklah dia tak khusus yang ni. Okey, semua sudut ifrat terletak di antara 180 darjah dengan 360 darjah ni pun bukan. So, jawapan dia yang B lah. Sebab dia khusus. Punca kuasa 2 bagi 3 kuasa 2 ialah 3. So, jawapan dia B. Okey, kalau tengok semua yang A, ni ada perkataan semua kan? Semua ni. Dia bukan lah. Okey, okey. Okey, yang nombor 5. Sebilangan pekerja dalam kilang itu berkelulusan SPM. Berdasarkan pernyataan di atas, tentukan pernyataan palsu bagi setiap pernyataan yang berikut. Yang palsu Sebilangan pekerja dalam kilang itu berkelulusan SPM. Maksudnya tak semua ada SPM. Okey. Okey, yang A. Bukan semua pekerja dalam kilang itu berkelulusan SPM. Bukan semua. Betul lah kan? Sebilangan sahaja yang ada SPM. Okay, yang B. Pekerja dalam kilang itu tidak berkelulusan SPM. So, yang B ni palsu lah. Dia kata pekerja dalam kilang itu tidak berkelulusan SPM. Bukannya semuanya. Maksudnya ada yang dapat SPM. So, jawapan dia B. Palsu lah. Okay. Habis dah soalan objektif. Kita tengok bahagian A. Tentukan kesahan dan kemunasabahan bagi hujah berikut. Berikan justifikasi anda. Okey, awak tengok Dia bagi permis 1, semua nombor perdana adalah nombor ganjil. 5 adalah nombor perdana, 5 adalah nombor ganjil. Okey, kalau kita tengok hujah ni, dia kata 5 adalah nombor perdana, jadi 5 adalah nombor ganjil. Betul lah. Okey, hujah yang sah tapi tidak munasabah kerana permis 1 adalah palsu. Kat sini, permis 1 ni dah palsu sebab bukan semua nombor perdana nombor ganjil. Ada satu nombor yang nombor genap iaitu nombor 2. So, jawapannya hujah yang sah tapi tidak munasabah lah. Okey. Yang ni dia dah bagi dah sini siap kesimpulan. Cuma nak letak permis pertama. Okey. Tengok permis 2. Dia kata, permis 2. Theta berada dalam 180 darjah hingga 270 darjah. Cos theta ialah negatif. Okey, permis 1 ni kita cuma letak perkataan semua. Dia semua ataupun jika maka. Okey, kalau soalan yang ni sesuainya jika maka lah. Dia tak sesuai semua. Okey, jika maka. Jadi jika dan ayat dia mestilah ayat yang positif. Okey. Kalau theta ni berada dalam 180 hingga 270 darjah, cos theta adalah negatif. So, cikgu kata jika, ni awak belajar yang masa, ingat tak yang ni? Saya suka timah cantik. Saya suka timah cantik. Sini semua positif. Sini sin positif, ni tangent positif, ni cos positif. Okey. So, maksudnya yang positif kalau dia berada di sukuan pertama dengan sukuan ke-4. Cikgu buat jika theta berada di 0 hingga 90 darjah dan 200. Inilah. Di sukuan pertama dengan sukuan ke-4, maka cos theta ialah positif. Okey, permis kedua dia bagi sukuan di sukuan ke-3. Sebab itulah cos theta ialah negatif. Okay. Next. Okey, buat kesimpulan umum. Okey. Kat sini awak tengok dulu. Kalau dia bagi macam ni senang je. Awak tengok apa yang sama. Okey, yang sama untuk setiap turutan ni 1/2. Tu dia dah 1/2. Kemudian ada apa lagi yang sama ni? Tambah 4. Tu dia tambah 4. Okey, nombor ni berturut betul? Ni berturut 1, 2, 3, 4. Berturut ni kita ganti dengan N. Ni kuasa 2 ni sama. Tu dia lah. Jadi jawapan dia 1/2. N kuasa 2 tambah 4. Di mana N kamu bermula dengan nombor 1. Jadi 1, 2, 3, 4. Yang ni tak payah tengok lah. Lihat P ke dia.
Ni jawapan kamu. 1/2n kuasa 2 tambah 4. N mula dengan 1, 2, 3, 4, dot tu 3 titik sahaja. Jangan banyak-banyak. Next, soalan nombor 2. Lengkapkan ayat matematik di bawah dengan menulis simbol lebih besar atau lebih kecil di dalam petak supaya membentuk pernyataan palsu. So, kat sini sin 45. Nak tekan je kalkulator, sin 45 tu 0.70707. Dan jawab 45 adalah 1. Dia nak pernyataan palsu. So, kalau palsu, kita kata ni lebih besar lah. Ni simbol lebih besar. So, jadilah pernyataan palsu. Boleh Okey, yang ni, yang B. Ni senang je. 2 markah. Okey. Tentukan 2 implikasi daripada ayat matematik yang berikut. P adalah positif jika dan hanya jika P kuasa 3 adalah positif. Kalau awak dapat soalan macam ni, awak bulatkan dulu yang jika dan hanya jika. Jadi, permis 1 ambil jika yang depan, maka yang belakang. Permis kedua, jika yang belakang, maka yang depan. Faham So, tulislah aplikasi pertama. Jika P adalah positif, maka P kuasa 3 adalah positif. Okey, tulis ayat tu bulat-bulat. Jangan awak pergi ubah. Okey. So, permis kedua, aplikasi kedua. Jika P kuasa 3 adalah positif, ambil yang belakang dulu. Maka ambil pula yang depan. Maka P adalah positif. Nampak tu? 2 markah. Senang saja. Okey. Yang C. Lengkapkan permis dalam hujah berikut. Okey, macam cikgu kata, kalau permis 1 dia sama ada jika, maka ataupun semua. Okey, tengok soalan ni. 13 adalah nombor perdana. 13 mempunyai 2 faktor. So, kat sini yang sesuai adalah jika, maka. Jadi, kita gantikanlah jika X adalah nombor perdana, maka X mempunyai 2 faktor. Ambil, gabungkan ayat ni. Okey. 13 tu gantilah dengan X. Jika X adalah nombor perdana, ambil yang ni, maka, ambil yang bawah lah, maka X mempunyai 2 faktor. Okey, 2 markah. Okey. Next. Soalan nombor 3. Tuliskan akas bagi implikasi berikut. Seterusnya yang terkesan pada akas itu benar atau palsu. Akas. Okey, akas tadi yang pertama tadi. Sebelum ni kita dah tahu akas tu awak terbalikkan sajalah. Okey. Ni bulatkan jika maka. So akas adalah jika, ambil yang belakang, maka ambil yang depan. So awak dapatlah jawapan dia. Jika P boleh bagi tepat dengan 2, maka P adalah nombor genap. Tu akas. Okay, bila kita terbalikkan, P boleh tepat dengan 2. Nombor tu boleh bagi tepat dengan 2. Maka P adalah nombor genap. So, itu adalah pernyataan yang benar lah. Contoh macam kita ambil 20. 20 boleh bagi dengan 2. So, 20 tu nombor genap. Lain nombor apa lagi bagi dengan 2? Contohnya, cikgu ambil 34. 34 boleh bahagi dengan 2 kan? So, 34 adalah nombor genap. So, dia pernyataan yang benar. Okey. Yang B, buatkan kesimpulan khusus secara deduksi berdasarkan pernyataan berikut. Okey, semua poligon sekata mempunyai 5 sisi yang sama panjang. ABCDE ialah sebuah pentagon sekata. Okey, yang ni ni macam ni permis 1, ni permis 2 lah. Awak tengok apa yang sama. ABCD ni. Yang sama tu adalah pentagon sekata. Ni yang sama ni awak buang. Ni sama ni buang. So kita gabungkanlah yang ni. ABCD dengan ni lah. Jadi tinggal ayat ni. Jadi kita kata ABCD mempunyai 5 sisi yang sama panjang. ABCDE mempunyai 5 sisi yang sama panjang. Okey.